الحمد لله الذي الجبروت والملكوت الهادي إلى سبيل الهدى والرشاد القائل في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanil muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang jemaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwanul muslimin, menuntut ilmu merupakan satu tuntutan agama. Ia memerlukan komitmen dan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ilmu dan guru mempunyai hubungan kait yang sangat rapat. Islam meletakkan darjat yang tinggi kepada orang yang berilmu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Ikhwanul muslimin, di dalam proses pendidikan menurut Islam, guru memainkan peranan penting sebagai penggerak bagi melahirkan generasi yang bersedia mencapai kecemerlangan dalam kehidupan. Oleh itu, warga pendidik seharusnya berkeupayaan menyediakan murid bagi mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, yang mampu meningkatkan ilmu, kemahiran dan syakhsiyah yang tinggi sebagai bekal bagi mereka dalam mendepangi persekitaran kehidupan sebenar. Dewasa ini semua pihak menyadari bahawa kerjaya sebagai guru penuh dengan cabaran, antara lain kekalahan masa, ancaman gejala sosial serta berhadapan dengan ragam pelbagai pihak. Hakikatnya tugas guru sejak dahulu hingga kini sentiasa dipenuhi ujian dan dugaan. Antara cabaran mendidik pada hari ini ialah murid-murid yang terdesak dengan bermacam-macam arah situasi, seperti hiburan yang melampau, terutama dari barat, sehingga terdapat sedih dengan mereka
yang terpengaruh dan terikut-ikut budaya asing seperti budaya berburu secara melampau, seks bebas, awak, dadah dan sebagainya. Sebahagian yang lain pula terleka dengan media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Ia menjadikan proses mendidik mereka berhadapan dengan kesukaran dan memerlukan masa yang panjang. Fenomena ini bertambah parah apabila rasa hormat kepada guru semakin terhakis di kalangan murid. Lebih-lebih lagi sekiranya ibu bapa juga kurang menghormati guru dan terlalu membela kesalahan anak-anak tanpa usul periksa. Seharusnya ibu bapa menyadari bahawa mereka lah yang sepatutnya memainkan peranan utama dalam mendidik anak-anak. Peranan mendidik anak-anak tidak harus diletakkan 100% di bawah guru-guru. Bahkan guru hanya membantu untuk melengkapkan proses pendidikan tersebut. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maksudnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu Islam. Maka ibu bapa dia yang mendidik anak menjadi seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwanul muslimin, masyarakat perlu memainkan peranan dengan meletakkan guru di tempat yang selayaknya. Model ikutan anak-anak hari ini perlu diperhatikan dan diperhalusi agar tidak tersasar hingga meletakkan mereka yang tidak sepatutnya sebagai ikutan. Guru merupakan ejen perubah masyarakat yang terus istiqamah menyambung tradisi penyampai ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW selaku sebagai guru yang patut kita contohi. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya dia yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka yakni dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan Al-Hikmah yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Didikan hebat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan sahabat-sahabat hebat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Abdul Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lain yang memiliki keimanan yang kukuh, kepribadian yang mulia, dan ketokohan yang tiada tandingannya. Sejarah juga telah mengatakan lahirnya ulama-ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali adalah hasil tarbiyah dan
dan didikan seorang yang bernama guru. Ikhwanul muslimin, kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW yang telah bersabda mafhumnya, kota Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Dan yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah Sultan Muhammad Al-Fatih dan bala tenteranya. Kota Konstantinopel akhirnya dapat ditawan oleh seorang raja semuda umur 21 tahun, hasil didikan dan asuhan ulama tersebut yang menjadi murabi beliau. Masyarakat perlu sedar bahawa pentingnya kewujudan guru dalam kehidupan seharian. Pepatah Arab ada mengatakan, kana al-muallimu an yakuna rasula. Maksudnya tugas seseorang guru itu hampir menyamai tugas seorang rasul. Ikhwanul muslimin, di kala ini kita melihat betapa masyarakat generasi kini semakin lama semakin terpesong dari akhlak dan budaya Islam. Sebahagian murid tidak lagi melihat guru sebagai individu yang patut dihormati. Bahkan segelintir di kalangan mereka berani memberdik, mengugut, bahkan memukul guru. Keadaan ini menyebabkan kurangnya barakah ilmu yang diperoleh oleh murid, sedangkan mereka saban hari didedahkan dengan ilmu, agama dan akhlak. Seandainya kita menyingkap kisah sejarah yang dilalui oleh generasi salafus saleh terdahulu, maka kita akan dapati betapa generasi terdahulu sangat menitik beratkan persoalan adab di dalam menuntut ilmu. Justru mereka berjaya mengucap nikmat barakah ilmu yang akhirnya melahirkan generasi Islam yang digeruni di seluruh pelosok dunia. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku bersedia menjadi hamba kepada orang yang mengajarkan aku walau satu huruf. Jika mahu, dia boleh menjualku. Jika mahu, dia boleh menjadikan aku hamba. Dan jika mahu, dia boleh memerdekakanku. Begitulah betapa hebatnya pribadi sahabat besar Rasulullah SAW. Betapa mereka memuliakan guru serta menjaga adab dengannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka insan yang mulia dunia dan akhirat. Di antara adab seorang penuntut ialah merendahkan diri mereka di hadapan guru, walaupun guru tersebut seorang yang kurang dari sudut duniawi, pangkat maupun harta. Imam Asy-Syafi'i, walaupun beliau seorang yang alim dan tinggi dari sudut ilmu dan akhlaknya, namun apabila beliau berguru dengan seseorang, walaupun pada perkara yang remeh, beliau akan merendahkan dirinya di hadapan guru serendah-rendahnya. Suatu masa beliau ditanya tentang sikapnya yang suka merendah diri terhadap guru, maka beliau menjawab, aku merendahkan diriku di hadapan mereka, maka mereka memuliakan diriku. Seseorang itu tidak akan dimuliakan oleh diri yang sombong dan tidak pandai merendahkan diri. Ikhwanul muslimin, menyadari kepentingan menuntut ilmu dan keperluan menghormati guru, maka perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian sebagai kesimpulan khutbah pada hari ini. Pertama, ilmu menjadi penyuluh kepada iman dan takwa. Kedua, profesion keguruan menuntut kesabaran dan keikhlasan dalam mendepankan cabaran masa kini.
kerjasama di antara semua pihak, sama ada pihak kerajaan, pihak sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat seluruhnya perlu digembling seiring maka melahirkan umat yang seimbang jasmani dan rohani. Kelima, hubungan di antara guru dan murid mestilah dibina atas rasa hormat menghormati dan kasih sayang untuk mendapat keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Al-Imran ayat 200. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, kepada pemimpin-pemimpin Islam di negara kami dan di negara-negara umat Islam amnya. Ya Allah, tunaikan hasrat dan hajat kami untuk menjadi insan yang seimbang dan cemerlang, yang berdaya di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan dan ketaatan yang
tidak berbelah hati kepadamu. Permudahkanlah segala urusan kami. Limpahkanlah kami rezeki yang Kau ridhai. Limpahkanlah kedamaian, keamanan, keharmonian dan kemakmuran dengan rahmat-Mu kepada negeri dan negara kami dan kepada semua umat Islam di seluruh dunia alamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ayyid bi taufikika mudabbir hadhihi wilayati wa mushajidaha abdaka al-haris li syari'atik Malikana Sultan Kuala yang mulia Sultan Muhammad kelima, Sultan dan Jadi Pertuan Negeri Kelantan dan Naim. Semoga Allah pelihara Tuanku dan juga Sultan Ismail Fitra dunia dan di akhirat daripada segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.